system, dan saya akan habiskanlah sehingga pressure, sequence and time, delay and valve application-nya untuk 1 minggu. Kemudian next week barulah kita akan masuk ke chapter 7 yang terakhir, iaitu hydraulic system circuit design. So yang ni antara yang chapter yang terpenting lah untuk final exam awak. Okey. So saya share slide berkenaan dengan chapter ke-8. Chapter ke-8 adalah basic pneumatic control system. Okay, so disebabkan awak dah buat lab 3 dan lab 4 berkenaan dengan pneumatic, maksudnya awak dah ada sedikit basic apa ataupun info ataupun knowledge berkenaan dengan pneumatic. Kalau awak perasan antara pneumatic dengan hydraulic ni mungkin dari segi circuit dia dan juga dia punya simbol berbeza sikit daripada hydraulic. Okay. Contohnya yang paling utara sekali adalah dia punya valve. Okay. Kalau macam pneumatic ni kebanyakannya kita akan guna 5 two way ataupun 3 two way. Dia banyak yang nombor ganjil. Okay, sebab dia ada exhaust tu. Kalau macam hydraulic dia menggunakan 4 two way. Okay, 4 two way, 4 three way, nombor yang genap. Maksudnya 2 masuk, 1 masuk pergi ke 2 input, lepas tu dia masuk balik ke tank. Tapi kalau pneumatic selalunya dia akan keluar ke atmosphere, exhaust. Contohnya kat sini ada port 3 dan port 5 itu ataupun dia ada menggunakan pilot line. So pneumatic banyak menggunakan pilot line. Okay, so ni adalah pengenalan ataupun secara kasar lah, secara umum berkenaan dengan control chain. Okay, so kalau pneumatic dan hydraulic ni kita boleh combinekan dengan elektro. So untuk kita kawal dia secara elektronik. Okay, so saya tu masuk ke bahagian DCB untuk pneumatic. Kalau awak tengok dekat sini, kita ada contoh 3 two way roller lever valve, without and with idle return. So selalu kita akan pakai benda yang macam ni lah untuk pneumatic. Sama ada push button ke ataupun roller lever ke. So dia akan menggunakan nombor yang ganjil, macam ni 3 two way ataupun 5 two way. So dekat sini 3 two way tu bermaksud 3 tu adalah nombor 3 ni, yang depan ni bermaksud nilai port. Maksudnya ada 3 port, 1, 2 dan 3. Okay, kalau dia 5 two way maksudnya ada 5 port. Lepas tu yang nombor yang ke belakang ni, yang seterusnya adalah bilangan position dia. So sini ada 2 position, yang pertama dan kedua. Kalau dia ada 3 position, maksudnya ada 3 three way ataupun 5 three way, macam tu. Kemudian ada way, roller lever. So ini cara kita nak actuate valve kita dan juga macam mana kita nak kembalikan dia. With apa? Idle ke ataupun pilot line ke. Okay. So ini jenis 3 two way air actuated valve. Okay, single pilot valve with spring return. So maksudnya ini kita actuate dia secara pilot line. Yang tadi tu secara roller lever ataupun kita panggil dia sebagai lever switch ataupun 5 two way valve for cylinder control, double pilot valve. Jadi kita ada double pilot valve kiri kanan. Okay. So kemudian kita ada check valve. Okay, check valve ni kita tahulah sama juga macam hydraulic. Check valve ni adalah untuk membenarkan untuk satu direction saja. Okay. Allow a signal to flow through the device in one direction. Maksudnya dia akan masuk ke A, keluar dekat B. So dia tak boleh pusing balik antara masuk B keluar ke A, tak boleh. Okay. Kalau awak tengok dekat gambar simbol ni, nak tahu macam mana masuk, macam mana keluar, tengok dia punya kedudukan anak panah ni dan juga ball ni. So maksudnya kalau kita daripada kiri ke kanan, katalah ni A, ni B, daripada A ke B, dia akan tolak ball tu keluar sikit. Sepatutnya dalam ni ada spring kan. Ada spring. So spring tu akan menolak. Dia akan menolak ball tu melekat
Eh? So macam ni lah. Bila kita ada flow daripada kiri ke kanan, dia akan tolak ball tu gerak sikit. So dia macam merenggang sikit. So ada jadi dia ada ruang lah, ada space untuk air tu untuk flow ataupun flip. So kalau dia terbalik pula daripada B ke A, tak boleh lah. Maksudnya dia dah memang tolak ball tu rapat dengan kita punya bahagian depan ni lah. So itu cara fungsi dia, check valve. Kemudian kita ada flow control valve. So ni sama juga macam hidrolik untuk kawal flow rate dia, isi padu dia. Okay. So ini maksudnya kita boleh kawal lah anak panah ni. Kemudian kita ada one way flow control valve. Jika dua ni kita combine kan, okay, check valve dan juga flow control valve ni kita combine kan dalam satu unit. So yang tu kita panggil dia one way flow control valve. Okay, ini satu unit satu unit. So ini awak diguna dalam eksperimen 3 kan. So nak cara pasang ni kena betul lah. Kalau katalah one way ada one way ni, maksudnya awak kena concern berkenaan dengan A dengan B ni, connection ni, mana input mana output. Tapi kalau dia berkenaan dengan flow control valve saja, FCV saja, tak ada one way, maksudnya awak boleh connect lah. Nak masuk B dulu boleh, nak masuk A pun boleh. So macam mana one way flow control valve ni fungsi dia? Kalau awak tengok dekat sini, dia masuk daripada A akan keluar ke B, kan? Jadi bila dia masuk A pergi ke B, dia tak boleh lalu kat atas ni. Yang ni dia tak boleh lalu. Dia tetap kena lalu dekat bawah ni. So bila dia tetap kena lalu kat bawah ni, maksudnya kita boleh kawal keadaan alir dia. Tapi dia boleh pusing balik ke belakang kan. Dia boleh pusing balik ke belakang. Bila dia pusing balik ke belakang, kita tak boleh kawal punya keadaan alir sebab dia boleh lari ke atas. Tapi kalau daripada A ke B, dia perlu melalui FCV. Kemudian kita ada shuttle valve dan juga dual pressure valve. So shuttle valve ni ataupun OR lah. OR gate ataupun AND gate. So kalau OR ni kita tahu, bila OR ni sama ada satu input dah cukup untuk dia berfungsi. Sama ada A ataupun B. Tapi kalau dual pressure valve, antara A dan B ni mesti kena tekan, mesti ada input. A dengan B ni mesti ada input baru dia pergi ke C. Okay, kalau tengok dekat simbol ni, ball ni dia boleh bergerak lah. Kalau macam O ni, dia pakai ball. Kalau masuk A, dia akan tolak ball ni ke tengah-tengah ataupun dekat B. Dia boleh lalu ke C. Kalau kata daripada B, dia masuk ke kiri, dia boleh tolak ball ni ke tengah-tengah ataupun ke hujung A. So dia pun boleh masuk keluar ke C. Ataupun kalau A dan B pun kita tekan, ball ni akan tengah-tengah. So masih ada ruang lagi untuk masuk ke C. Itu konsep dia lah. Tapi kalau untuk dual pressure valve AND, AND logic ni, nak tak nak awak kena tekan A dan B ni supaya gate tengah-tengah ni, valve ni berada di tengah-tengah lah. So ada ruang dia akan melalui sini, ada ruang dia akan melalui ke sini. So dia pergi ke C. Tapi kalau awak tekan A saja, dia akan tutup. Dia akan rapat ke B ni. Kalau awak tekan B saja, dia akan tutup. Dia akan rapat ke A saja. So nak tak nak awak kena balance lah. A dan B tu kena tekan supaya dia dapat masuk kedua-duanya. Kemudian ada quick exhaust valve. So yang ni kita jarang pakai lah. Okay, selalu ni macam komponen tambahan dia. Dia konsep dia macam O. Cuma dia ada exhaust kat sini. Exhaust valve maksudnya dia ada satu line lagi, pilot line. So bila kita sambung, ini tujuannya selalu untuk kita sambung dengan silinder supaya bila kita tekan inlet, so dalam silinder tu dia akan bergerak lah. Sambil tu dekat output tu dia boleh keluar. Dia boleh keluar masuk ke dalam exhaust balik. So dia boleh keluar. Jadi dia punya flow tu lebih lancar lah. Tapi ini kita jarang guna. Kemudian kita ada designation. So kalau awak perasan dalam circuit untuk lab A ke lab 3 dan lab 4 ada nombor. Ada nombor 1, ada nombor 2, 10, 12, 14 semua ni. So apa maksud dia tu? So kalau nombor 1, 2, 4, 3, 5 semua ni lebih pada working lines. Okay, working lines ni contohnya dekat sini. Okay, ni working lines. 1,
tiga, dua yang kita nak pasang ataupun kita nak connect dengan kita punya uh, komponen lah daripada supply kepada kita punya output. Okay. So nombor satu ni selalunya kita daripada supply ataupun kita punya power supply P. Okay. Ataupun kalau P ni lebih pada hydraulic pump ataupun kalau kita pneumatic kita guna compressor. Dua dan empat ni input. Okay. Dua dan empat input. Kemudian yang atas tu output dia adalah 3 dan 5. So dia selang-seli lah. Kalau 2 pergi ke 3 atau 5, 4 boleh pergi ke 3 ataupun ke 5. So yang ganjil, yang genap tu selalunya input, yang ganjil tu adalah output. Selalu yang bawah ni input adalah ganjil, yang atas ni adalah genap. Sama ada kita nak guna cara nombor ataupun guna alfabet lah, lettering system ni. Okay, P, A, B, R, S atau Kemudian kalau untuk pneumatic kita ada pilot lines. Okay, pilot line tu yang sebelah kiri ataupun kanan, cara kita nak attitude kita punya valve. Okay, sama. So kalau selalunya kita akan jumpa buat nombor 10, nombor 12, okay, nombor 14. Tu kalau kita nampak belas-belas macam ni, itu bermaksud adalah pilot lines lah. Kemudian ada 81 dan 91. Ini selalunya ada tambahan lagi untuk pilot air, pilot line. Tu mungkin kita punya design lebih kompleks daripada pilot line tu, kita nak tambah lagi pilot. So dia dah tambah, dia nak support lagi daripada luar. Tu kita guna 81 dan 91. Kemudian dari segi komponen, level komponen tu kita boleh label menggunakan konsep ni lah daripada segi energy atau power supply, power component, control element dan juga input elements. Okay, kalau supply ni kita akan label dia menggunakan 0Z1, 0Z2, 0Z3. Itu label bahagian supply. Contohnya untuk daripada pump, daripada compressor. Kemudian power component 1A, 2A untuk control valve. Okay, kalau macam kita ada DCV, kita label dia sebagai V. Okay, 1V1, 1V2, 1V3. Kemudian untuk input element, kalau kita ada sensor, kita ada roller level tadi. Okay. So kita labelkan dia sebagai S. Satu S1, satu S2. Okay, contohnya dekat sini, kalau tengok ni level power supply lah. Okay. So ini ada compressor dan juga kita ada air service unit. Okay. Yang pertama ni adalah apa? Filter. Kemudian yang kedua ni adalah regulator. Yang ketiga ni, kalau yang kecil ni adalah lubricator. Okay, pelincir. So daripada sini akan masuk ke sistem kita dan sistem kita ada satu, kita panggil macam switch. Switch. So ini lebih pada macam maintenance lah. Sebelum kita pasang kepada kita punya sistem kat atas ni, kita ada satu lagi macam power breaker kan. Kalau macam elektrik, kita tengok circuit elektrik mesti ada satu main switch. Ini kira macam main switch kita. Okay, kalau kita dekat lab tu, ini dah siap lah kat tepi meja tu. Tak perlu kita pasang lagi lah. Okay, just kita onkan dia, main switch ni 0S. So terus pergi ke kita punya components. So kat atas ni pula level berkaitan level input. Okay, gunakan S. Ni pun kita boleh labelkan sebagai 1V1 boleh. Kalau kita ada satu DCV macam ni. Okay, kalau kita ada DCV, kita labelkan dia sebagai 1V1. Lepas tu atas lagi baru kita pergi kita punya komponen lah. 1A, 1A1, 1A2. Kalau kita ada dua silinder, ada 1A, 1A2. Okay. Kemudian kita dalam pneumatic kita ada dua jenis. Okay, sama macam elektro. Ada direct control dan juga indirect control lah. Kalau direct control, okay, contohnya dalam lab 3, direct control ni kita terus daripada supply nak pergi ke kita punya output. Okay. Daripada supply kita ni nak pergi ke output kita atas ni, kita just sambung je. Satu switch. Okay, kita tekan switch ni, dia terus bersambung. Itu kita panggil dia direct control lah. So direct control ni sesuai kalau kita punya komponen kita yang kecil-kecil. Okay, kalau macam elektrik tu untuk current yang rendah. Flow yang rendah. Sama juga macam pneumatic.
Okay, kalau sini dia kata if the port size and the flow values of the valve are too large, the operating force required may be too large for direct manual operation. Okay, so tak sesuai. Kalau benda tu dah port dah besar, kita punya silinder pun dah besar, kita tak sesuai guna direct control. So ini dia punya reference dah. Kalau kita punya silinder tu lebih besar daripada dalam 40 mm, okay, itu dah kategori besar. Ataupun kita punya valve connection tu lebih besar daripada quarter inch. Okay, so benda tu kita perlu guna indirect, tak boleh pakai direct lagi. Sebab apa? Kalau kita dah dua-dua ni kita punya lita kita menggunakan dua-dua spek ni, so kita tak akan boleh tekan. Kalau kita sambung secara direct, kita tak akan boleh tekan switch ni. Okay, sebab sini ada compress air. Okay, compress air. Lepas tu compress air ni mesti kalau kita punya silinder besar, maksudnya compress air kita lebih besar lah. Kita punya pressure tu lebih tinggi. So bila lebih tinggi, kita takkan boleh tekan push button ni. Tak boleh tekan. So kita kena guna indirect control. So ini adalah indirect control lah. So indirect control ni kita menggunakan satu switch yang macam tadi supaya dia boleh actuate satu valve. Valve ni kita kawal dia secara pilot. Pilot ni datang daripada kita punya switch tadilah. So maksudnya dekat valve ni dia ada satu dedicated line untuk dia punya pressure dia. Nilai pressure dia memang tinggi. So kalau masuk dekat S ni walaupun dia kecil, okay, walaupun dia kecil kita boleh kawal supaya dia boleh tolak kita punya valve kita DCV ni. So if the force is too high for a manual actuation of the valve, then an indirect actuation should be constructed. Okay. So the signal is generated via a second smaller valve, okay, which will provide the force necessary to switch the control elements. The pressure reducing valve, okay, can also be installed before the second valve to decrease the pressure. Okay. So kalau katalah kalau kita tak ada guna pressure reducing valve, maksudnya mungkin pressure dekat sini dengan sini sama kuat, sama besar kan. Jadi kemungkinan satu S ni pun kita tak boleh tekan. So kita boleh pasang dengan boleh install satu alat kita panggil dia pressure reducing valve lah. Okay, kemudian ada logic and or function. So ni tadi kita menggunakan and dengan forget tu je lah, shutter valve ataupun wall pressure valve. Okay, so ni sama lah. Kita kena tekan 1 dan 3 baru boleh pergi ke, atau yang O ni kita kena tekan 1 atau 3. Okay, output boleh pergi ke output 2. Kalau N, kita kena tekan 1 dan 3 serentak barulah boleh pergi ke 2. So ni sama macam kita dah buat dalam lab. So kat mana function dia, okay, contohnya kita ada satu sistem. Okay, satu sistem, contohnya kita nak letak satu workpiece kat sini. Okay, contoh macam CNC awak yang sistem lepas, kita nak letak workpiece, lepas tu silinder ni akan turun untuk tebuk ke, nak pancing ke, stamping ke, satu proses dia. So kita guna dari segi safety, kita boleh guna end function. So end function dekat sini. Okay. So macam mana fungsi dia? Bila kita turunkan cage ni, okay, kita punya cage ni ataupun kita punya pelindung ni, so dia akan actuate satu S2 dulu. Okay, so sini awak nampak dia dah ada gambar actuate. Okay, gambar ni maksudnya dia dah sentuh lah. Switch dah sentuh dan dia dah berubah position. So dari tadi initial position sebelah kanan, bila kita turun dia dah actuate, dia akan berubah daripada kanan bergerak ke kiri. Daripada kiri ke kanan lah. Okay. Kemudian ini dah ada satu, line ni dah ada aktif. Kemudian barulah kita boleh tekan 1S1. Kita tekan 1S1, contohnya ada satu push button sini. Okay, untuk on. So barulah dua-dua ni dah aktif, barulah 1V1 ni pula akan start trigger 1V2. Okay, menggunakan pilot line. So dia akan actuate lah 1V2 dan daripada 1V2 ni dia akan
aktifkan kita punya uh, silinder kita. Okay. So kita barulah dia boleh operate. Dia boleh turun ke, dia boleh buat punching ke, stamping semua. So kalau kita macam satu S1 ni, kalau tengok dekat sini dia ada spin return. So bila kita lepas, dia akan pantul balik lah. Bila pantul balik maksudnya dia akan terputus kat sini. So automatik kita punya silinder ni, sebab sini menggunakan spring, so dia akan pantul balik dan kita punya silinder ni akan retract balik ke belakang. Okay, walaupun kita punya cage ni tak angkat, kita lepas dia satu S1 ni, dia akan retract balik. Maksudnya silinder ni akan naik atas balik. Okay, itu dari segi safety lah. Mungkin kita nak buat kerja, kita tekan dulu satu S1 tu. Tak boleh lepas. Itu adalah penggunaan end function. Ataupun kalau kita masa kita buat kerja, tekan satu S1, kita angkat cage tu. Automatik kita punya silinder tu akan naik ke atas balik. Kemudian kita ada speed and meter control. Okay, speed and meter control. So kalau kat sini awak tengok, kita boleh install one way flow control valve. Okay, ini gunanya one way flow control valve lah. Contohnya dalam lab 3 kan, awak tengok ada dua benda ni. Okay. Tapi kalau dalam lab, silinder kita dah siap dah satu flow control valve kat sini. Bukan flow control valve, flow control valve kat sini, atas ni. Tapi yang tu tak ada check valve. So nak ada check valve tu kita boleh pasang satu lagi. Sama ada nak pasang check valve saja pun boleh, ataupun kita nak pasang satu unit serentak pun boleh. Itu pun lah sebab kita punya barang pun dah ada flow control valve. So kita nak separate dengan check valve pun boleh, nak combine pun boleh. Sama juga, dia punya konsep dia sama dengan apa yang kita punya design. So dekat sini dia kata the one way flow control valve control the cylinder speed in one direction. Since the figure show that the displaced airflow is restricted in each extension and retraction case, this is a meter out airflow control valve. So yang ni kita panggil dia sebagai meter out. So term meter out, meter in ni kita akan belajar dalam chapter 7 sebenarnya. Okay, dalam circuit analysis, circuit design ataupun circuit analysis. So kat situ nanti kita akan belajar berkenaan dengan meter in dan meter out. So untuk meter out ni, okay, kalau tengok dekat sini, saya padam sikit. Okay, kalau ini terpasang kita punya one way flow control valve secara macam ni. Maksudnya anak panah ni ke bawah. Anak panah ni ke bawah. Bulu. So kalau tengok dalam keadaan asal, okay, dia akan asal daripada satu pergi ke dua, naik ke atas, dia boleh pergi ke sini boleh, dia boleh pergi ke sini pun boleh. Okay. Katalah awak tutup benda ni, awak makin ketatkan dia. So di sini ada restriction, automatik air tu akan pergi ke ball ni lah, dan tolak ball ni dia akan lepas ke sini. So tak ada function sebenarnya, flow control valve ni. So dia akan masuk dan dia akan membuatkan kita punya silinder ni sentiasa retract, okay, ke belakang. Okay, bila kita ubah position, okay, dah dari kiri ke kanan ni, so nombor 1 ni dia akan bersambung ke nombor 4. Okay, so dia akan terus ke 4, dia akan bertukar, masuk ke kiri dulu, okay, kemudian dia akan pergi ke sini, 1V2, okay, kemudian dia akan masuk ke flow control valve dan juga check valve. Sama juga, kalau daripada bawah ni, dia masuk, dia boleh pergi ke kiri boleh, dia boleh masuk ke kanan boleh. Okay, kalau kata kita ketatkan FCV ni, dia boleh masuk ke ball ni, pergi ke depan, dan dia akan tolak kita punya silinder keluar untuk extend. Tapi meter out ni, function dia adalah dia nak kawal, saya padam sekejap. Okay, kalau tengok dekat sini, dari segi kemasukan, okay, inlet, tak kisahlah dia nak masuk daripada belakang ke, okay, nak masuk di depan ni ke, ataupun atau belakang dari sini ke, dia tak ada kawalan, tak dikawal. Okay, dia tak dikawal. Tetapi bila dia keluar balik, sama ada dia nak keluar ke belakang ataupun nak keluar di depan, dia dikawal oleh one way flow control valve.
Bila dia kawal masa keluar, itu kita panggil dia sebagai meter out. Okay, meter out. So maksudnya kalau kita dalam keadaan retract tadi, masa dia nak tolak ke belakang ni, dikawal dekat sini. Okay, dikawal dekat sini. Sini dia tak kawal tapi dikawal dekat sebelah kiri. So kita boleh kawal lah dia nak kita nak slowkan dia ke ataupun kita nak lajukan dia. Okay. Sama juga masa dia dah berubah position daripada 1 pergi ke 4, masuk ke belakang, tak dikawal. Okay. Dia tolak piston ni keluar. Masa dia nak keluar pula dikawal oleh one way flow control valve. Sebab dia nak tak nak dia akan lalu FCV. So FCV ni bila kita tutup, kita ketatkan lagi, maksudnya dia punya flow rate tu akan makin rendah lah, makin kecil. Jadi dia akan jadi perlahan. Masa bergerak tu dia akan jadi perlahan. Itu kita panggil dia sebagai meter out. Kalau meter in, kita kawal dia masa dia masuk. Okay, katalah ada silinder. Okay, kata dia masuk sini, kita kawal dia kat sini. Kalau dia masuk dekat sini, kita kawal dia kat sini pula. Itu kita panggil dia sebagai meter in. Meter in, airflow control. So meter in dan meter out ni ada fungsi dia. Nanti kita akan belajar dalam chapter yang ke-7 lah. Okay. Terutamanya kalau kita pasang kita punya silinder secara menegak. Okay, menegak. So nanti sini katalah kita sangkut dengan beban. Okay, M. Ada jisim sini. So kalau kita tak ada meter in dengan meter out ni, maksudnya kalau meter in ni dia keluar kat sini, minyak masuk sini. So sini yang kita kena kawal. Okay. Bila kita kawal sini, maksudnya minyak tu nak tak nak, walaupun sini kita dah off, minyak tu boleh keluar kat sini disebabkan graviti. Jadi kalau kita tak kawal meter out kat sini, automatik bila kita on the switch atau kita off switch, dia akan jatuh. Okay, dia akan jatuh. So dari segi safety tu tak adalah. So kalau kita pasang secara horizontal ni tak nampak dia punya penggunaan dia. Tapi dari segi vertical ada penggunaan dia. So nanti kita akan tengok dalam chapter ke-7. Okay, kemudian kita ada memory circuit. Memory circuit adalah 4-way dengan 5-3-way ni kita guna. Kemudian double pilot valve. Okay. So disebabkan kita guna double pilot valve ni, so kita akan dapat satu konsep memory circuit lah kat sini. Sebab apa dipanggil memory circuit? Okay. This characteristic is independent of the time period for which the signal is applied to the switching valve. Okay. So dia tak bergantung pada masa ataupun apa-apa. So katalah kita tekan dia 1S1. Okay, so ini akan activate kat line ni dan akan masuk ke pilot line 14. So dia akan berubah lah daripada kiri ke kanan. Okay, dia tolak. So dia akan nombor 1 ni akan bersambung ke nombor 4. Masuk sebelah kiri. So dia akan start extend lah. Kita punya silinder dia akan extend. Kemudian the valve retain its last switch position. Okay. So katalah kita lepas 1S1 ni kita dah lepas. Kita tak tekan lagi. So ini dah terputus. Automatik dia akan maintain dekat sini. Okay, dia akan maintain lah. Sebab dia tak ada spring. Kalau ada spring sini memang dia akan patah balik. Tapi bila kita guna double pilot valve, so dia ada konsep memory circuit. Walaupun kita guna jenis yang push button ni, tekan lepas. Kemudian the valve retain its last switch position until an opposing signal is received. Okay. So bila sebelah kanan ni tak ada signal ataupun kita tak beri apa-apa pressure kat sini, so dia akan kekal. Bila kita beri pressure kat sini, kita aktifkan line ni, dia akan tolak yang 14 ni. Jadi kita punya position ni akan berubah lah. 1v1 ni akan berubah position. So daripada 1 pergi ke 2. So dia akan retract balik ke belakang. Tapi dengan syarat benda ni kita kena off dululah. Sebabkan kita pakai valve jenis ni, memang dalam keadaan position awal, initial position dia adalah terputus. Okay. So bila kita tekan dia dah terputus, automatik bila kita tekan yang 1S2 tak ada masalah lah, dia akan berubah. Dia akan berfungsi lah 1v1 ni. Tetapi kalau 1S1 ni kita tak tekan, kita masih tekan ataupun masih aktif, kita tekan juga 1S2, so dia tak ada efek.
Dia tak defect sebab sini dah ada, ni dah aktif, ni pula kita aktifkan. So dia bertembung, so position tu kekal ke tempat asal. So nak tak nak yang ni kita kena padam dulu, barulah kita boleh aktif sebelah kanan. So the valve retain in last push position until 1S1 is pushed again. Okay. Kemudian kita ada automatic operation. Okay. Automatic operation ni maksudnya kita tekan sekali dia akan extend, automatic retract balik. Okay. So the indirect control with memory, circuit and limit switch 1S2 can be used to trigger automatic operation. So kita ada indirect control. Indirect control maksudnya kita gunakan pilot line ni lah. Kemudian with memory circuit, ada double pilot line, okay, ada dua. Kemudian and limit switch 1S2. Okay. So ada tiga benda ni kita boleh guna sebagai trigger automatic operation. So by activating push button 1S1, control valve 1V1 is activated indirectly and allow the signal to extend. Kemudian control valve 1V3 ensure a slow speed by throttling using meter out. Okay, so kita kawal 1V3 ni supaya dia boleh slow lah nak tengok pergerakan dia. Kemudian when cylinder activate limit switch 1S2, bila dia dah sampai hujung dia akan sentuh 1S2 ni, dia compress air. Okay, ni compress air, bukan air je. So kalau nanti kalau ada exam, make sure tulis compress air. Kalau air ni dia punya term ni tak betul lah. The compressed air move into reset valve 1V2. 1V2, okay. Mana 1V2? 1V1. 1V1 to its original position. Okay. So ni dia akan tolak lah. Note that this could only happen if push button 1S1 is released. Okay, so ni kita putuskan dulu, barulah kita boleh trigger yang ni. Okay, yang ni dikawal oleh 1S2 tadilah kat sini. So ni kita dah padam awal-awal, jadinya sampai je 1S2 ni dia trigger, dia dah sambung, so pilot line ni akan activate 1V1 ni supaya berubah position. Okay, daripada 1 pergi ke 2 dan dia akan balik ke belakang. Kemudian this will allow the cylinder to automatically return to its original retract position. The cylinder will stay at that retract position until the push button 1S1 is activated. Okay. The cylinder will stay at retract position until the push button 1S1 is activated. So, okay. Kemudian kita ada using pneumatic pressure sequence valve. Okay, pneumatic pressure sequence valve. Okay. So ada satu komponen lagi, kita panggil dia sebagai pressure sequence valve. Okay. So pressure sequence valve is used if a pressure dependent signal is required for the sequencing of the control system. Okay. So macam mana konsep pressure sequence valve ni? Konsep dia sama macam pressure relief valve. Okay, pressure relief valve. PRV pressure relief valve. So kalau pressure relief valve ni, kalau awak perasan, dia punya anak panah ni dekat sini, dia dalam keadaan bersambung dulu. Bersambung macam ni. Okay. So bila sampai satu takat certain pressure tu, dia akan tolak anak panah ni ke atas. Okay. So dia akan terputus. Tu pressure relief valve lah. Tapi kalau pressure relief valve, dia dalam keadaan asalnya adalah terputus. Okay, dalam terputus. Ingat tadi PRV tadi, pressure relief valve tu dalam keadaan bersambung. Okay, dalam keadaan bersambung. Kita ada line, pilot. Okay, pergi keluar lah. Kalau pressure relief valve ni maksudnya dia dalam keadaan bersambung macam ni. Tapi kalau pressure sequence valve, dia dalam keadaan terputus dulu. Okay. Bila dalam keadaan terputus,
Ini kita punya regulator, pressure regulator. Okay, kita nak tekan spring tu. Lebih kuat kita tekan, maksudnya lebih tinggi lah pressure digunakan untuk nak gerakkan anak panah ni lah. Okay, so nombor 12 ni, katalah pressure ni makin lama makin naik. Pressure akan build up kat sini. Okay. Naik sampai certain pressure tu, barulah dia akan sama dengan tekanan kita punya setting ni. So dia akan bergerak lah, dia akan bergerak sampai dah bersambung. Bila bersambung tu lah dia akan trigger kita punya valve ni, DCV ni. So ni dia satu unit sebenarnya. Dalam tu satu unit, dia ada dia punya relief tu, sequence dia, dan dia juga ada DCV. Okay. So automatic bila kita supply nombor 1 dalam keadaan terputus, sampai certain pressure tu, okay, dia akan berubah position, dia akan bersambung. Okay, bergantung dengan kita punya tekanan. Itu kita panggil dia pressure sequence valve. Okay. When the apply control signal reach the pressure setting, the three-way valve at this point is actuated. This allow the air to enter using preset sequence. So maksudnya kalau pressure tu tak sampai lagi, okay, dia tak, kat sini dia masih tak bersambung lagi. So maksudnya kita punya sini tak berfungsi lah, dia tak actuate lagi. So nombor 2 tu masih tak ada output lagi. Tu gunanya pressure sequence valve. So dekat mana pressure sequence valve ni kita apply? Okay, the cylinder will automatically retract when the pressure sequence valve reach the pressure setting. So katalah kita ada satu circle design macam ni. Okay. So kita pasang satu unit pressure sequence valve kat sini. So macam mana dia punya konsep dia? So sama macam tadi kita direct terus kan ke atas. Tak ada ni, tapi yang ni kita tambahan kat sini. Bila kita tekan satu S1, dia akan berubah masuk ke kiri. So ni akan start extend, bila extend sampai ke satu S2 sampai hujung dia akan touch satu S2. Okay, dia akan touch satu S2 dekat sini. So sini akan trigger, dia akan ubah position, dia akan bersambung. Okay, dia akan aktif. Dia masuk ke pressure sequence valve. So dekat sini kita tahu bila dia sampai hujung, dia tak akan immediately retract. Dia tak spontan lah maksudnya. Bila dia touch satu S2, dia tak terus spontan. Maksudnya dia ada satu masa untuk pressure sequence valve ni aktif. Okay, sampai satu certain pressure, berapa kita setkan, katalah sampai 10 bar. Naik sampai 10 bar, barulah dia akan berfungsi, dia akan trigger dalam ni. So dia akan bersambung. Bila sambung, dia akan activatekan pilot line ni. So dia akan berubah tempat lah. Berubah tempat. So yang ni akan tolak dan akan jadi dalam keadaan salah, dia akan retract balik. Kalau tak ada benda ni, maksudnya bila dia touch satu S2, automatic. Immediately dia akan retract balik lah. Yang tadi automatic operation ni. Okay. Kemudian kita ada using time delay valve. Okay. Sama juga konsep dia macam pressure sequence valve. Cuma yang ni kita guna time delay valve. The combined function of various elements can produce a new function. An example is the time delay valve, which is the combination of one-way flow control valve, a reservoir, and three two-way directional control valve. So dalam satu unit ni ada 3 komponen. Satu ada reservoir, ada one-way flow control valve, dan juga ada DCV, three two-way DCV. So time ni maksudnya dekat sini sebenarnya, dekat reservoir ni. Berapa lama dia nak penuhkan kita punya tank. Kalau tank tu lagi besar, lagi lama lah dia nak penuh. Kan? Kalau tank tu kecil, lagi cepat lagi, ataupun lagi cepatlah dia akan penuh. So, bila dia dah penuh, automatic dia akan trigger pilot line ni dan DCV ni akan actuate. Kalau sini tak penuh, automatically benda ni tak ada function lah. Bila ni dah penuh, barulah pressure tu akan tolak DCV ni. Okay. So depending on the setting of the throttling screw, a greater or lesser amount of air flow per unit of time into the air reservoir. Okay.
Mungkin dia punya tangki dia sama. Okay, jadi kita boleh setting dia punya FCV saja. Okay, so yang ni dah fix. Jadi nak bagi dia delay, kita perlahankanlah masa dia nak masuk tu. Kita nak isi tank tu. Kalau kita nak cepat, nak kurangkan masa delay tu, kita buka lah besar-besar supaya air tu boleh penuh dengan cepatlah tank kita ni. Okay. Bila dah penuh, so dia akan activate kita punya DCV ni. Okay. When the necessary control pressure has built up, the valve switches to throw flow. This switching position is maintained for as long as the control signal is applied. Kemudian ini dia punya application dia, sama juga macam tadi. Automatic operation with preset delete in time. Okay. So tadi kita pakai, mula tak ada. Okay, mula-mula kita jenis yang tak ada, automatic operation. Kemudian kita install pressure sequence valve. Okay, so dia bergantung pada nilai pressure. Yang ni kita install pula preset delete valve. Okay. Time delay valve. Okay, time delay valve kat sini. So yang ni dia bergantung pada nilai masa. Kalau kita perlahankan isi padu air ni dalam tangki ni perlahan, so lama dah kita punya delay tu. Okay. So dia akan start extend, kita tekan 1S1, dia akan extend sampai ujung. Bila dia touch 1S2, dia akan trigger kita punya time delay valve ni. Okay. So bila dah trigger benda ni, dia tunggu dia penuh. Dia dah penuh, baru dia akan activate DCV ni dan dia akan sambung lah 1 hingga ke 2. So dia akan boleh activate pilot line 12 tu. Okay. Baru dia akan boleh track balik ke belakang. Okay. So yang ni pula adalah automatic operation with 2 limit switches. Maksudnya kita guna 2 limit switch. So 1.1, 1.2. 1.1 kat sini, 1.2 kat sini. Okay. So kalau dalam keadaan awal, okay, kita dah set 1S1 ni, 1.1 ni dekat mula-mula. Sebab sini kita rasa kan dia ada satu pelangga kat depan tu. Okay. So kita dah set, dia dah touch, awal-awal dia dah touch. Di dalam ni dah touch. Contoh kita letak macam ni. Saya padam sikit. Okay. Adalah dia dah, sini ada pelangga depan ni kan. Okay. So kita pasang kita punya limit switch macam ni. Kan. So dia tak touch. So bila dia start dia extend, benda ni akan kembali dalam bentuk asal. Okay, dia dah jadi untouched kan. Dia akan pergi extend sampai dah pergi ke 1S2, dia touch 1S2, 1.2. So ni pula akan trigger. Okay, bila dia balik ke belakang balik, dia touch balik 1.1. Okay, 1.1 dia trigger pula yang sebelah kiri. Okay, bila dia pusing, dia gerak balik kanan, dia akan pergi ke 1.2. Dia trigger balik 1.2. So dia akan pergi, jadi dia ulang balik lah, ulang alik. So kat situ kita kena pakai D10 switch kat sini. Perasan ni? Kalau kita pakai push button biasa, tekan lepas tu dia akan pergi, okay, dia akan start pergi extend, lepas tu dia akan balik. One stroke. Tapi kalau kita pakai D10 ni, maksudnya kita sentiasa on kan ni, dalam keadaan on. So bila kita sini lepas, bila lepas disebabkan kita pakai jenis yang initial position ni memang terputus. So bila dia dah start keluar je bergerak, yang ni akan lepas. So dia akan pergi ke kawasan position sebelah kanan ni lah. So yang ni akan terputus. Dia akan jadi memory circuit, pergi bahagian sini je. Okay, dia akan pergi sini. Sampai ke hujung 1.2, dia akan touch 1.2, dia akan activate sebelah sini, sebelah kanan ni 1.2. So yang sini pula akan aktif. Okay. Dia akan aktif, so dia akan detect balik. Okay. So penggunaan initial position ni pun penting. So kalau kita katalah kita sentiasa on, tapi kalau sini kita dah lepas, dia akan terputus dah, automatik terputus. So ini dah inaktif. Bila ini dah inaktif, maksudnya sini kita boleh
boleh add tweet lah, tak ada masalah. So benda tu akan berulang alik. Okay, daripada 1.1 pergi 1.2, 1.1, 1.2, 1.1, 1.2. Diulang alik. So ni yang awak buat dekat dalam lab 3 kan. Okay, semua dah ada. Cuma dalam lab kita tak menggunakan pressure sequence valve dan juga time delay valve ni. Yang ni kita tak ada guna itu. Kita guna yang basicnya. Okay, mula-mula kita guna one shot, kemudian ada automatic. Okay. Okay. So itu saja untuk chapter 8. Okay. Itu saja untuk chapter 8. So ini sebenarnya awak dah buat dalam lab 3. Okay. Okay. Rasanya semua faham sebab kita dah pernah buat dulu sebelum kita masuk kuliah ini. So ada pertanyaan tak berkenaan chapter 8? Ada pertanyaan ke? Tak ada, sir. Tak ada. Okay. Cuma untuk disebabkan minggu lepas kita run 2 eksperimen, eksperimen 3 dan juga eksperimen 4, dan mungkin eksperimen 3 tu awak tak ada lagi basic berkenaan dengan pneumatik ni, mungkin baru nak kenal simbol dan juga konsep dia. So agak kita ambil masa sikit lah kan dalam hingga pukul 11. Kemudian yang lab 4 tu mungkin ramai yang tak sempat nak habiskan. Jadi untuk section 4 besok, saya nak buat satu sesi lab lagi. Tapi ini additional lah. Kalau untuk siapa yang nak buat, siapa yang tak siap ataupun nak habiskan untuk lab 4 minggu lepas, so boleh datang besok lah. Cuma saya nak tahu siapa yang nak datang, boleh datang. Ataupun hanya beberapa kumpulan saja yang datang. Sebab minggu lepas ada seorang tanya saya, Tiban ada nak datang ke besok? Tiban ada sini, Tiban. Tak ada. Kalau ada, siapa nak datang besok? Sesi 4. Sebab minggu lepas kita buat guna hidrolik kan, elektrohidrolik. Okay. So saya plan kalau siapa datang besok, kita akan buat menggunakan elektroneumatik pula. Menggunakan apa yang kita belajar ni lah, tapi gunakan elektro. Seperti apa yang ada dalam lab sheet. Sebab sebelum ni, yang minggu lepas, untuk section 4, section lain saya tak tahulah yang under Dr. Fatihah. Okay, yang section 4, memang saya buat semua kumpulan gunakan elektrohidrolik. Hanya satu kumpulan je yang buat elektroneumatik. So Christina tak pergi. So boleh datang lah. Okay. So macam yang mana yang tak hadir untuk minggu lepas boleh datang besok. Okay. So kita akan buat elektroneumatik. Mungkin awak lebih faham lah. So kita ada masa lagi 1 minggu sebelum awak buat lab test minggu depan. So lab test tu nanti Dr. Fatih akan bagi briefing kot macam mana dia punya implementation. Setakat ni saya tak tahu lagi macam mana perancangan dia. Okay. So kalau okey, besok saya akan inform Encik Kemal untuk run dua-dua lah, sama ada elektroneumatik dan juga elektrohidrolik. Okey, Tiban datang. Okey. Kalau datang nak start test boleh ke? Boleh. Okey.
So siapa yang nak datang nak untuk belajar praktis lab test pun boleh. Okay, siapa yang nak buat ataupun nak validate awak punya question, okay, question untuk lab 3 atau lab 4 tu pun boleh. Maksudnya awak dah design, awak nak pastikan awak punya lab di circuit tu betul ke tak betul, so boleh buat juga besok. Okay. Untuk section 4 section 1 hingga 3 nanti awak boleh deal dengan Dr. Fatihah lah. So macam mana? Okay. So boleh. So besok kita validate lah untuk question tu. Okay. So kalau tak ada apa, setakat tu je untuk hari ni. Okay. Saya rasa kita ada 1 minggu lagi. 1 minggu lagi untuk kuliah. Okay. Untuk saya habiskan chapter 6. Chapter 7. So chapter 7 berkenaan dengan hydraulic. Kita akan balik semula ke hydraulic. So kita akan belajar berkenaan dengan regenerative circuit, synchronizing circuit, okay, automatic cylinder reciprocating system, semua itulah yang meter in dan meter out tu. Okay. So kalau tak ada, jadi setakat tu saja untuk hari ini. So untuk sesi 4 kita jumpa besok. So sesi 4 siapa yang nak datang esok boleh datang. Kita start pukul 9 pagi. Okay, kalau tak ada, terima kasih semua. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.